Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa biyasir wa la tu'asir. Alhamdulillah. Wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada perkataannya, qala fa umira Bilalun fa azzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan faqala unzuru man attaki'u alaihi faja'at bariratu wa rajulun akharu fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba liyanqusa fa'awma'a ilaihi summa yasbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatah. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umaru wallahi la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfihi hadha. Qala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihi nabiyyun qablahu fa amsaka an-nasu faqalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu fa ataitu Aba Bakrin wa huwa fi masjidi fa ataituhu abki dahishan falamma ra'ani faqala li akubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadza qala li intaliq fantalaqtu ma'ahu faja'a wa huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyuhan nasu afriju li wa afraju lahu faja'a hatta akabba alaihi wa kharra ala sa'idihi wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Summa qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am fa'alimu anna qad sadaq. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah qala na'am. Qalu wa kaifa qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una summa yakhrujun summa yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un summa yakhrujun hatta yadkhulun nasu. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qalu
Aina? Qala fi makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu. Fa inna Allah lam yakbidu ruhahu illa fi makanin tayyib. Fa'alimu anna qad sadaq summa amarahum an yaghsilahu banu abih. Wajtama'al muhajiruna wa yatashawarun. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Faqalat al-ansar minna amirun wa minkum amir. Waqala Umar bin Khattab man lahu mislu hadhihi salas ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جاملة. Panjang hadis ni. Maka berkata Salim, cerita ni saling memberitahu peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah wafat. Rasulullah dekat nak wafat, maka disuruh Bilal untuk azan, maka disuruh Abu Bakrin untuk sembahyang menjadi imam bagi manusia. Kemudian Rasulullah rasa ringan sikit. Rasulullah terasa tubuh dia ringan, rasa sihat sikit, maka dia kata, carikan kamu untuk aku beberapa orang untuk aku bertukar. Attaqiu ni tukar. Rasulullah nak pergi tengok sahabat dia duduk semaya. Kerana Rasulullah lama dah tak pergi semaya berjemaah. Tetapi apabila Rasulullah rasa tubuh dia rasa ringan sikit, maka Rasulullah nak bangun, nak pergi jenguk, nak pergi tengok sahabat-sahabat dia duduk semaya di masjid. Rumah Rasulullah, bilik Rasulullah di hadapan mihrab Nabi. Dia di hadapan mihrab masjid. Maka datanglah nama Barirah, hamba kepada Sayyidina Aisyah, perempuan Barirah. Wa rajulun akhar, dan lelaki lain. Bukan perempuan. Seorang nama Barirah, dan seorang lelaki, ada kata nama Abu Talib. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali sendiri. Ada riwayat kata Sayyidina Abbas, ada kata Sayyidina Fadl, anak Sayyidina Abbas. Banyak riwayat menyatakan lelaki hak Rasulullah bertukar keluar nak masuk, nak tengok sahabat-sahabat tengah semaya. Maka Rasulullah pun bertukarlah di atas kedua-duanya. Rasulullah tukar dua belah, hak ni sebelah, hak ni sebelah. Tukar pergi jalan. Maka apabila melihat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam subuh pada masa tu, maka Sayyidina Abu Bakar mahu mundur. Sayyidina Abu Bakar nak mundurlah, nak jadi makmum, maka Rasulullah jadi imam. Dah nampak Rasulullah segar dah tu. Tetapi Rasulullah memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya tetap kedudukan dia jadi imam. Ada riwayat kata Rasulullah jadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar jadi makmum kepada Rasulullah. Sahabat lain berimam dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berimam pula dengan Rasulullah. Ada riwayat kata lagu tu. Ada kata dak Rasulullah berimam dengan Sayyidina Abu Bakar. Boleh berlaku. Sehinggalah Rasulullah, apabila Rasulullah beri isyarat kata ya Abu Bakar tetap. Rasulullah tak kecek, Rasulullah beri isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi imam sehingga selesai sembahyang. Kemudian apabila Rasulullah meninggal pagi subuh tu, lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar pergi keluarlah daripada kota Madinah. Ada satu tempat lebih kurang satu batu daripada Masjid Nabi, satu batu daripada Masjid Nabi. Maka dia pergi semaya zuhur situ. Sayyidina Abu Bakar pergi semaya zuhur. Ada kata dia jadi imam di masjid dalam lebih kurang satu batu daripada Masjid Nabawi. Maka Rasulullah meninggal pada masa tu. Maka berkata Umar, Sayyidina Umar kata, demi Allah aku tidak mahu dengar walaupun daripada seorang pun yang menyebut Rasulullah sudah meninggal. Aku tak dengar daripada seorang pun yang menyebut Rasulullah sudah meninggal. Kalau tidak, siapa dia yang sebut lagu tu, aku akan pukul dia, pancung ia dengan pedangku ini. Sayyidina Umar.
Sayyidina Abu Bakar pada masa itu tak ada. Dia duduk jauh dalam satu batu daripada. Maka pada masa itu sahabat-sahabat ummiyin. Ummiyin ni makna dia tidak ada pengalaman. Pengalaman ke apa? Pengalaman matinya Nabi di tempat dia. Maka sahabat-sahabat tak tahu nak buat apa. Tu maksud ummiyin sini. Berarti sahabat-sahabat tak tahu nak buat apa-apa kerana peristiwa ini adalah pertama kali berlaku dalam hidup mereka, iaitu kematian seorang Nabi. Nak kata mati, nak tak mati, maka sebab itulah pengkebumian Rasulullah tu dilewatkan kerana khilaf ulama. Sahabat-sahabat pada masa tu kata ada kata mati, ada kata tak mati, maka nak pastikan. Ada kata dak sibuk dengan macam-macam urusan. Perurusan pelantikan pengganti Rasulullah. Ada kata gini, ada kata gini. Itu sebab-sebab dilewatkan pengkebumian Nabi. Maka sahabat-sahabat ni tidak ada Nabi. Tak pernah berlaku kematian seorang Nabi. Betul-betul mati kau lagu mana. Maka semua sahabat senyap berlaku. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar Umar pula berkata, siapa dia kata Rasulullah mati, aku akan pancung dengan pedang ni. Maka berkatalah sahabat, ya Salim, hai Salim, kamu pergi kepada sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar. Maka panggil dia. Sayyidina Abu Bakar pada masa tu tak ada, suasana menjadi tidak terkawal. Sahabat dia tengah duduk menangis. Sayyidina Umar pula duduk menjerit, kata siapa dia yang berkata Nabi mati, aku akan pancung. Maka sahabat tak tahu nak buat keputusan apa dia. Maka katanya sahabat pergi panggil Sayyidina Abu Bakar. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Katanya Salim, maka aku pergilah pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Jumpalah dia di satu masjid. Maka aku pergi jumpa dengan dia dalam keadaan aku menjerit, aku menangis dengan sedahsyat-dahsyatnya. Apabila Sayyidina Abu Bakar melihat aku menangis lagu tu, maka dia tanya kepada aku, adakah Rasulullah sudah meninggal? Maka katanya aku, ya Rasulullah meninggal. Dan Sayyidina Umar berkata, siapa dia yang berkata, aku tak mahu dengar siapa-siapa pun yang menyebut Rasulullah meninggal, kecuali aku akan pancung dengan pedang ni. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, kata ginilah, okey, ikut saya lah, kita balik ke jumpa Nabi semula, jumpa pergi ke masjid semula. Maka aku pun bergeraklah, bertolaklah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan manusia duk tengah berpusu-pusu keliling masjid penuh tu. Penuh. Kawasan bilik Sayyidina Aisyah apa semua penuh dengan manusia. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat-sahabat, beri ruang kepada saya, saya nak lalu. Maka sahabat pun tahu Sayyidina Abu Bakar mari, beri peluang kepada Sayyidina Abu Bakar, beri jalan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk masuk bertemu dengan Rasulullah. Maka apabila masuk, maka Sayyidina Abu Bakar pun menyembahkan muka dia ke atas Nabi. Kalau kita agak peluk Rasulullah, maka tangan dia pun menyentuh dia. Tangan Sayyidina Abu Bakar pegang bahu Rasulullah. Ada riwayat kata pegang ni suderai ni sini. Maka dia cium atas dahi. Orang kalau nak cium dahi biasa, orang pegang kepala dan cium dahi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ada kata dia pegang kepala, cium kepala Nabi. Ada riwayat kata dia pegang lengan, bahu, lengan dan cium kepala Nabi. Ada riwayat berlaku. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar sambil menangislah. Dia kata innaka mayyitun, ayat Quran kata surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua juga akan jadi mayat. Kemudian berkatalah sahabat-sahabat, wahai sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi belaka, yakni wahai Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Adakah Rasulullah benar-benar meninggal? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah telah meninggal. Maka sahabat pun barulah rasa tenang. Kata dia tahu dah Sayyidina Abu Bakar apa yang ia kata mesti betul dan tepat. Maka semua sahabat tenang, tahulah betul-betul kata Rasulullah telah meninggal. Maka Sayyidina Umar pun jadi tenang dah apabila Sayyidina Abu Bakar kata siapa dia yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Siapa dia menyembah Allah, Allah Ta'ala hidup tidak menikmati. Macam ayat Quran, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Nabi Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua akan jadi mayat juga. Maka Sayyidina Umar pun tenanglah.
Itulah menunjukkan kehebatan Sayyidina Abu Bakar, menjadi rojokkan para sahabat, dan kata-kata dia menjadi rojokkan para sahabat-sahabat. Maka berkatalah sahabat Nabi kata, adakah kita nak semaya atas Rasulullah, semaya mayat ke Rasulullah, semaya mayat kepada Rasulullah ke Rasulullah tak payah semaya dah Rasul ke, tak payah semaya ke? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ya kena semaya. Maka berkata sahabat kata, lagu mana cara sembahyang Rasulullah? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, masuk satu kumpulan, akad takbir, sembahyang dan berdoa, kemudian keluar. Masuk satu kaum, satu kumpulan dalam rumah, semaya masing-masing. Tidak berimeh, semaya masing-masing berlaku. Nah, kerana apa sembahyang masing-masing? Kerana ada riwayat kata sahabat tak lantik lagi siapa dia jadi ganti Rasulullah, siapa dia layak jadi pemimpin. Maka sekalipun Sayyidina Abu Bakar duduk depan Rasulullah, semua sahabat mari semaya, Sayyidina Abu Bakar tak tubik-tubik lah. Sayyidina orang lain mari semaya satu kumpulan, sehingga semua sahabat sembahyang ke jenazah Rasulullah. Kemudian berkata lagi sahabat kata, wahai sahabat Nabi, adakah Rasulullah kena tanya kepada jasad Rasulullah? Adakah lagu mana ko? Adakah kita biar lagu tu kerana jasad Rasulullah ni tak dimakai oleh bumi? Kita boleh tengok siapa sekarang tengok gini ko, biar lagu tu tubuh Rasulullah ni tak pernah dimakai. Bumi diharapkan bumi memakai jasad para nabi-nabi. Kau adakah tunggu biar naik ke langit ko lagu mana? 3. Ada kata semaya. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar kata dak kena tanah. Sunnah nabi-nabi dulu hak meninggal semua ditanam. Maka bertanya sahabat lagi, di mana? Semua tanya Sayyidina Abu Bakar kerana sahabat-sahabat yakin dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, kalau nak tanya dia pada tempat yang Allah Ta'ala cabut nyawa dia, yakni dalam bilik anak hamba ni lah, Sayyidina Aisyah. Maka Allah Ta'ala tidak mencabut nyawa Nabi kecuali pada tempat yang baik bagi dia. Maka tahulah sahabat-sahabat sesungguhnya apa yang dibicarakan oleh Sayyidina Abu Bakar semua itu betul. Maka diperintahkan, Sayyidina Abu Bakar perintahkan yang memandikan Rasulullah adalah adik ahli keluarga sebelah ayah dia. Ahli keluarga yakni kaum kerabat sebelah ayah dia, sebelah Abdullah. Yakni kaum kerabat sebelah Abdullah. Yakni sepupu-sepupu dia ke, atau pupuk saudara dia ke, abah ke, apa dia, makna penting sebelah pok dia. Dan ada riwayat Rasulullah pesan supaya apabila aku meninggal, maka sembahyang, maka lepas pada kamu mandi ke aku, kamu tinggal dulu aku. Ada hadis riwayat dalam Hakim, Rasul Mustadrak Hakim kata, Nabi kata apabila kamu mandi ke aku, maka kamu tinggal ke aku sebentar. Jangan masuk, tinggal lepas pada mandi, tinggal aku sendiri. Kerana orang yang mula-mula sembahyang mayat aku adalah Jibril. Lepas tu Mikail, lepas tu Israfil, lepas tu malaikat maut beserta malaikat-malaikat lain. Dalam 60,000 malaikat mari sembahyang mayat Rasulullah. Lepas pada tu barulah masuklah seorang, Sayyidina Abu Bakar masuk, pada sahabat-sahabat lain sembahyang. Hak yang sembahyang mayat Rasulullah selain daripada malaikat 60,000. Hak sembahyang mayat selain daripada malaikat yakni manusia ataupun jin ke apa adalah 30,000. Dalam 90,000 orang yang menyembahyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas pada tu berkumpullah orang-orang muhajirun bermusyawarah. Okey, orang-orang muhajirun ni orang-orang di Mekah yang duduk lama dengan Rasulullah, orang yang 13 tahun duduk dengan Rasulullah, perik getih, orang yang tahu seluk-beluk mengenai agama, antaranya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lama dengan Islam. Maka orang ni jadi sahabat-sahabat besar. Pas lagu mana? Berkumpul orang muhajirun bermusyawarah. Mesyuarat kepada dia nak lantik siapa dia kau jadi pengganti Nabi, Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Maka berkatalah sahabat, okey, maka kita marilah kita pergi mesyuarat, kita ajak saudara kita daripada golongan Ansar, ajak juga pendapat dia. Kerana kita lah ni daripada Muhajirin so Ansar.
Muhajirin ada ketua-ketua dia, Ansar ada ketua dia. Maka lagu mana kau kita nak pilih? Ansar ke Muhajirin? Maka apabila masuk mesyuarat, pada masa tu jasad Rasulullah tak ditanah lagi. Tu sahabat. Beliau-beliau sedih, kau beliau-beliau gapo masih lagi fikir mengenai umat. Bukan kata ada orang kata ni sahabat-sahabat ni apabila Rasulullah meninggal berebut kepada jawatan, tak secara kepada jasad Rasulullah. Ni adalah tuduhan daripada golongan Syiah dipanggil. Sahabat-sahabat ni tak ada lah paling sayang Rasulullah, tetapi ada bab dia terpaksa juga menyelesaikan, iaitu masalah kepimpinan. Kena selesai juga kalau boleh secepat yang mungkin. Beliau-beliau sedih pun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bermusyawarah di satu tempat ajak kaum Ansar. Maka katanya apa-apa Ansar kata, kami ada ketua, kamu ada ketua. Lagu mana kita nak pilih? Semua orang hebat belaka. Orang Ansar pun orang hebat, orang Muhajirin pun orang hebat. Maka berkata Sayyidina Umar daripada Muhajirin, dia kata siapa dia kau boleh lawan? Seorang yang apabila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Sani Yasnaini, dialah yang kedua daripada dua orang apabila berada di dalam gua. Siapa dia kau disebut di dalam Al-Quran yang begitu rapat hubungan dia dengan Allah, dengan Nabi, apabila disebut orang yang kedua daripada dua sahabat. Maka berkatalah yakni Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa dia kau dapat doa katanya Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Sayyidina Abu Bakar seorang yang dapat doa ni khas. Maka siapa dia ya yang kedua tu? Sayyidina Rasulullah tak ada dah. Siapa dia yang kedua tu? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar pegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan membai'ah janji bersumpah setia. Melantiklah Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, dan sahabat-sahabat pun membai'ah juga, sumpah setia juga. Nama pakat setuju ramai-ramai melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin. An Anas bin Malik qala lamma wajada Rasulullah min karbil mauti qalat Fatimah wa karba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'dal yawm. Innahu qad khadara min abiki ma laysa bitariki minhu ahadan muwafatu yaumal qiyamah. Daripada Anas bin Malik berkata Anas bin Malik apabila Rasulullah merasai sakit kematian, maka berkatalah Sayyidina Fatimah anak perempuan dia, anak perempuan yang paling ia saya. Hak lain dia saya belaka, tetapi hak ni lah yang paling ia saya. Dan anak lelak perempuan ni lah yang paling menurun perangai dia, cara jalan supaya Rasulullah, cara ni Sayyidina Fatimah. Sekalipun dia perempuan, tetapi tak ada lah dia paling rapat dengan ayah dia, paling mengikut perangai ayah dia. Katanya Sayyidina Fatimah wa karabah, nama Allah sedihnya ya abi, wahai ayahku, sedihnya aku tengokmu seksanya. Maka berkata Nabi kepada Sayyidina Fatimah, apabila Sayyidina Fatimah kata Allah sedihnya, kesiannya ayah, maka Nabi kata tidak ada dah kesian, tidak ada dah kesedihan ke atas ayahmu selepas pada hari ini. Lepas pada hari ini ayah tak sedih dah, berarti ayah tak ada dah, maknanya tak ada dah perasaan sedih, tak ada diuji dah. Sesungguhnya telah mari berjumpa dengan ayah kematian yang tidak akan meninggalkan sesiapa pun. Dan demikianlah seterusnya hingga hari kiamat. Kematian tidak dapat dilari. Tak ada orang yang boleh lari daripada kematian, wahai Fatimah. Maka hari ini kematian akan mari temu dengan ayah, maka tak ada dah sedih ayah, tak ada dah penat ayah. Ayah duduk berjual, ayah duduk berdakwah, duduk sebar agama, duduk cara kau umum kau apa dia, maka tak ada dah kesedihan lepas pada ni, wahai Fatimah. Simak bin Walid yuhaddis annahu sami'a Ibnu Abbas yuhaddis annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah. Faqalat Aisyatu faman kana lahu faratun min ummatika
Qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Qala faman lam yakum lahu faratun min ummatika. Qala fa ana faratun di ummati lam yusabu misli. Daripada Simak bin Walid menceritakan sesungguhnya ia mendengar Abdullah ibnu Abbas menceritakan dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang kematian dua anak, faratan ni anak lah, maknanya orang yang kita wi dulu ke Tuhan. Maknanya anak kita kecil mati dulu, maknanya benda yang kita susu ke depan dulu, kita wi dulu ke Tuhan. Siapa dia yang kematian dua orang anak, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya syurga. Maka berkatalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni tidak ada anak dengan Rasulullah. Dia tak ada anak dengan Rasulullah sekalipun nikah dengan anak dara. Maka dia kata, lagu mana kalau orang tu meninggal satu orang anak. Maka katanya Rasulullah, satu orang pun insya-Allah mudah-mudahan Tuhan beri taufik kepada kamu. Nah, ya Aisyah. Maka Rasulullah tahu Sayyidina Aisyah ni tak ada anak. Maka takut dia rasa Allah ada dua orang anak kalau mati dapat syurga, saya ni tak ada anak. Maka Sayyidina Aisyah tanya, kalau seorang ya Rasulullah lagu mana? Maka Sayyidina Aisyah tanya sekali lagi, ya Rasulullah lagu mana kalau orang tak ada anak ya Rasulullah? Orang tak ada anak lagu mana nak dapat fadilat ni? Maka katanya Rasulullah kata, maka akulah anak bagi umatku. Maka apabila aku mati, maka dia itulah tak ada benda yang menyedihkan bagi umatku kecuali kematianku. Sebagaimana seorang ibu sedih dengan kematian anak dia, maka katanya Rasulullah bagi orang tak ada anak, kematianku seolah-olah kematian anak dia. Kepada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah kata betul, tak adalah kesedihan yang ditimpa oleh ujian yang ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada sahabat kecuali meninggalnya Rasulullah. Maka tak adalah sahabat diuji penat kau dia boleh kira lagi perjuangnya, tetapi apabila Rasulullah meninggal, itulah ujian paling berat sekali, lebih daripada kematian anak lagi. Pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.